wabarakatuh. Alhamdulillah, setelah kita beberapa kali kita cuti, 2 kali ada Hari Raya, Christmas Christmas dan Tahun Baru, kemudian masalah saya punya kesihatan, kita dapat sambung semula hari ini insya-Allah, dan mudah-mudahan apa yang kita bincangkan akan banyak membawa kebaikan kepada kita bersama insya-Allah. Dan minta maaf lah saya terpaksa duduk atas kursi, duduk bawah nanti masih belum selesa lagi lah. Jadi biarlah nanti kalau saya dah selesa, saya duduk bawah balik lah. Memang di mana-mana pun dah tak pernah duduk bawah lagi lah, semua duduk atas Jadi kita masih berada dalam hadis yang berkaitan dengan masalah ekonomi. Ya, hadis yang datangnya daripada Ibnu Umar radhiyallahu an, katanya Rasulullah bersabda, al-iqtisad fin nafaqati nisful ma'isha wa tawaddud ila nas nisful aqli wa husnus su'al nisful ilmi, yang maksudnya ialah berekonomi berekonomi lah, berbelanja secara himmah Berekonomi dalam nafkah, dalam berbelanja adalah separuh daripada kehidupan, dan perasaan kasih sayang sesama manusia adalah separuh akal, dan persoalan yang baik adalah separuh ilmu. Itulah hadis yang sedang kita bincangkan, yang belum habis lagi kita huraikan dengan selanjutnya. Dan hari ini kita akan terangkan beberapa dalil-dalil yang datang daripada hadis juga. Kalau sebelum itu kita dah terjemahkan atau tafsirkan melalui ayat-ayat Al-Quran yang menyokong hadis ini. Dan pada hari ini kita tengok beberapa hadis-hadis Nabi kita Muhammad SAW yang lain yang juga menyokong tentang hadis ini. Pertama, daripada Abu Dzar radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, la aqla kat tadbir, yang maksudnya tiada yang lebih berakal seperti tadbir, yang ini pengurusan. Jadi maksudnya kat sini kalau kita bijak menguruskan perbelanjaan kita, mana kita adalah seorang yang bijak mentadbir. Kalau kita ada akal tapi kita tak pandai mentadbir pun, kita tak boleh berjaya. Akal kita kadang-kadang tu memikirkan sesuatu yang membawa kepada keuntungan semata-mata, tak memikirkan pentadbiran. Banyak kadang-kadang orang yang punya akal yang baik, punya harapan yang baik, tapi pentadbirannya tak baik, kurang kemas dan kurang licin, menyebabkan apa yang dicita-citakan tu tak kesampaian. Kalau sampai pun hanya sekejap saja, selepas tu mereka mengalami kerugian. Dan dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, asyaddun nasi hasratan yaumal qiyamah rajulun kasaba malan min ghairi hillihi fadakhala bihin nar, yang maksudnya manusia yang paling berduka cita pada hari kiamat kelak ialah orang yang berusaha mencari harta yang tidak halal, iaitu haram, maka ia akan masuk dengan sebab itu ke dalam neraka. Jadi dalam kita mencari harta untuk perbelanjaan harian kita, kita mesti pandai mana satu yang dibolehkan dan mana satu yang tak dibolehkan. Inilah perlunya agama. Sebab agama menerangkan bahawa usaha ini adalah usaha yang baik, pendapatan daripada usaha ini adalah halal dan bersih. Dan agama mengajar apabila kita menggunakan harta yang bersih atau kita gunakan wang yang bersih, menyebabkan apa yang kita belanjakan, yang kita beli, yang kita dapati akan menjadi bersih. Dan bila masuk ke dalam perut kita pun, darah daging kita akan terus menjadi bersih. Dan bila perut bersih, hati bersih, jiwa kita akan jadi bersih, tingkah laku kita pun akan bersih, dan kita akan nampak sesuatu yang baik di hadapan kita, sesuatu yang buruk di hadapan kita. Yang baik kita terkerjakan dan yang buruk kita tinggalkan. Ini ajaran agama. Orang yang mahukan kebersihan harta benda dan pekerjaan, dia mahukan segala-galanya natijahnya bersih. Tapi bagi orang-orang yang tamak, yang mementingkan keduniaan, dia tak nampak sama ada harta ini, usaha ni halal ke tidak, maka dia akan terus berusaha. Selama mana usaha ni cepat kaya, cepat dapat duit, dia buat. Dia tak kisahlah. Cepat kaya, cepat dapat duit, dia buat.
Dia tak fikirkan bila dia dapat, walaupun dia boleh dapat, walaupun dia boleh untung, walaupun untungnya lebih besar daripada yang pertama tadi, tapi dia lupa bahawa apabila dia membuat sesuatu kerja yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pendapatannya pun tetap haram, walaupun usaha ni tu dibenarkan oleh undang-undang negara sekalipun. Katalah kalau kita menjual arak, kita dapat lisen daripada pihak penguasa, pihak kerajaan, jadi kita tak disaman atau tidak akan di-fine kerana menjual arak tanpa lesen. Tapi walaupun kita dapat lesen, kita mesti ingat bahawa penjualan arak itu adalah hukumnya haram. Walaupun kerajaan benarkan dan halalkan, wang yang kita perolehi daripada penjualan arak itu tetap tidak halal. Kerajaan atau pemerintah tak boleh menghalalkan sesuatu yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu konsep yang mesti kita pegang. Walaupun kita dah ikut peraturan pemerintah sekalipun, kita dah diberikan license untuk menjual atau untuk mengedar sesuatu yang diharamkan oleh Islam, tetap haram. Kalau kita diberikan license untuk menjual rokok sekalipun, ulama-ulama semua mengatakan sekarang bahawa merokok tu hukumnya adalah haram kerana banyak membawa kepada mudarat. Walaupun kita dibenarkan oleh kerajaan, sebab lesen kita di antara yang boleh kita jual ialah rokok. Kita jual kepada orang-orang yang berumur 18 tahun ke atas, ikut peraturan. Jadi hasil daripada jualan rokok tu, keuntungannya, kerana ulama-ulama dah mengatakan haram, maka haramlah juga jadinya. Dan walaupun kita dibenarkan pun, berapa banyak kali dapat kelulusan sekalipun, tak juga menghalalkan sesuatu yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu Nabi kata orang yang paling duga cita nanti pada hari kiamat apabila dia bekerja di dunia ini, di mana pekerjaan itu adalah pekerjaan yang tak dihalalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kena betul-betul kena berfikir, bila kita nak kerja, anak-anak kita nak kerja ke dan sebagainya, kita kena guide mereka. Tak semua tempat kerja yang mereka boleh kerjakan. Kalau mereka mendapat jawatan yang tinggi sekalipun di satu tempat yang menguruskan perjurian umpamanya, walaupun pendapatannya tinggi, allowance-nya besar, orang dapat 13 month pay, dia dapat 15 month pay, walaupun lah orang dapat gaji ke-13, dia dapat 14, 15 umpamanya kan. Tapi kalau pendapatan yang tak bersih, kita boleh nasihatkan apalah gunanya. Banyak dapat sekalipun, tapi yang kita dapat tu semuanya tak bersih. Jadi samalah seolah-olah kita mengumpulkan kekotoran ke dalam bank kita. Jadi kalau kat rumah ada kekotoran, kita cepat-cepat buang. Tapi ini sekarang kita kumpulkan barang-barang yang kotor tu ke dalam bank kita dan ke dalam perut kita. Jadi itu semua perlu kepada keimanan, perlu kepada ilmu. Tak ada ilmu tak boleh lah dapat ni semua kan. Jadi hadis itu diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Jadi kita kena ambillah perhatian tentang hal seperti ini. Yang ketiga, hadis Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah Ta'ala yuhibbul abdal mu'minal muhtarif. Maksudnya sesungguhnya Allah mengasihi hamba-hambanya yang mukmin, yang berusaha untuk mempunyai pekerjaan. Jadi daripada kita mengemis-kemis, meminta-minta, lebih baiklah berusaha sendiri. Ambil dalal, jual-jual barang-barang pun lebih bersih daripada meminta-minta. Walaupun minta-minta ni senang, dapat pun senang. Pakailah baju compang-camping, bawalah anak kecil, tunjukkan anak, konon-konon anak ni nak makan dan sebagainya, orang pun simpati, orang bagi. Jadi kalau kita buat macam itu, bermakna kita dah berbohong pun berdosa juga. Jadi dapat juga orang kata dapat juga pendapatan yang tak bersih juga. Jadi bila pendapatan tak bersih pun nanti akan memudaratkan perut kita dan kehidupan kita. Jadi lebih baiklah bekerja, makan gaji ke, walaupun kerja sebagai cleaner ke, tukang basuh kereta ke, ataupun kerja sebagai canteen assistant ke, serve-servekan orang, bersih-bersihkan pinggan, tu lebih baik daripada minta-minta. Orang-orang yang minta-minta kat Singapura ni kadang-kadang tu bukan semuanya genuine, bukan semua betul. Kadang-kadang mereka tu memang orang senang, tapi nak lebih senang lagi, nak kaya lagi. Dia tengok orang lain rumahnya lawa, di renovationnya lawa, dia pun nak lawa-lawa.
Tapi nak harapkan gaji suami, gaji isteri atau gaji suami tak cukup. Jadi dia pun buatlah satu usaha. Kalau dia tinggal dekat Jurong, dia pergi kat masjid sini, masjid yang jauh-jauh. Dia tak boleh pergi masjid Syakirin. Nanti orang kenal, kau ni suami kerja kau tak pada sini. Dia carilah ke masjid Siglap. Dia cari kat masjid umpamanya Al-Ansar atau Darul Rahman yang mana orang tak kenal. Dah dapat, dia balik pasal dah penat berdiri lama, naik teksi. Pasal dapat banyak. Kan? Jadi manalah kita tahu dia punya kebenarannya tu. Ini semua adalah orang yang nak cari jalan senang. Malah satu masa tu saya balik daripada sembahyang masjid Kampung Siglap, masa on the way nak ambil kereta tu, pasal saya lewat datang balik. Orang lain dah balik, jadi saya balik. Jadi orang-orang yang mengemis ni kebanyakan semuanya perempuan. Yang bawa anak lah, yang semuanya muda-muda yang boleh bekerja. Bukan tempang, bukan cacat, tak ada. Tak ada yang kaki roda, tak ada, semuanya kaki betul. Mana boleh jalan, tangan pun masih kuat. Duduk kat satu tempat kawasan, agak dia nampak saya jalan. Kerana masa tu hujan renyai-renyai, ditutup dengan payung. Jadi mereka tu bertiga ke berempat tak nampak. Di antaranya saya tengok yang isap rokok, perempuan tu. Jadi dapat duit bukan nak gunakan untuk belanja keluarga, untuk isap rokok. Sebab bagi dia itu adalah wang tambahan. Nah, Nabi dah terangkan kan bahawa lebih baiklah daripada kamu minta-minta. Nabi mengatakan tangan yang berada di atas tu yang memberi lebih baik daripada tangan yang menerima yang berada di bawah. Jadi kalau kita dah memang ada kekuatan, boleh berusaha, boleh bekerja, sepatutnya kita malulah kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang kita nak minta-minta ni. Tuhan dah bagi tangan supaya kita boleh gunakan tangan. Tuhan bagi kita mata yang boleh melihat, kita disuruh melihat ke depan. Tuhan bagi kita akal, disuruh fikir bagaimana nak cari uang. Tuhan bagi kita perasaan supaya ingat bahawa kita minta-minta orang ni, orang lain pun ada tanggungan. Tak ingat tu semua. Jadi nikmat yang Allah berikan begitu banyak tu tak mau digunakan. Kalau satu masalah Allah tarik balik nikmat tersebut, macam mana tu? Kemungkinan Allah tarik balik tu mungkin ada, mungkin boleh. Kerana kalau Tuhan tengok ni orang ni dah aku bagi nikmat, bukan nak gunakan nikmat ni. Bagi tangan, bukan nak gunakan tangan, tapi untuk minta-minta pula. Bagi kaki, bukan nak pergi mencari kerja, tapi pergi tempat untuk minta-minta. Bagi kepala, bukan nak fikir macam nak cari uang, tapi nak cari jalan senang. Kan, menipu orang, mengabui mata orang, konon-kononnya dia orang susah, orang fakir, orang miskin, orang yang perlu bantuan, padahal dia adalah orang yang boleh berdikari. Jadi kalau satu masa Tuhan tarik balik, macam mana tu? Jadi bila kita nak joli-joli dengan nikmat yang Tuhan berikan kepada kita tu, kena ingat bahawa kalau kita joli-joli nanti Tuhan tarik balik nikmat tersebut, maka bertambah merana dan susahlah kita. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala tu walaupun tak zalim, dan dia tidak zalim dan tidak menyayangi kita, malah disayang pada kita. Tapi kalau kita salah gunakan kesayangan ataupun rasa simpati Allah Subhanahu Wa Taala pada jalan-jalan yang menipu orang, tentulah Allah akan murka pada orang seperti ini. Kerana orang-orang ini menyusahkan orang, dan orang seperti ini adalah orang-orang yang tak berterima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila kita nak buat sesuatu yang tak baik tu, kena ingat dah banyak kebaikan Tuhan bagi kepada kita, bila-bila masa dia boleh tarik. Kita tengok Firaun, kaya raya dia, tapi oleh kerana dia menindas orang, menyusahkan orang, menjadikan rakyat dia sebagai kuli batak, kuli yang orang kata buat kerja berhempas pulas, kalau malas dia disebat, dirotan dia apa dan sebagainya, hingga membawa kepada maut. Akhirnya dia pun maut, tenggelam, harta kekayaannya tak ikut dia. Haman, orang kuat dia, orang kanan dia, kaya dia, sehingga digambarkan dalam Al-Quran harta yang dimiliki oleh Haman tu, peti-petinya tu, sebab orang dulu kan simpan dalam peti kan, dia punya kunci petinya tu dipikul oleh beberapa orang kerana terlalu banyaknya kunci. Kita sekarang kalau banyak duit, kita simpan kat bank, semua tengok kat dalam kita punya buku je kan. Orang dulu mana ada bank, disimpan dalam bawah tanah lah, macam Alibaba simpan dalam tanah kan. Orang dulu begitulah caranya. Kalau yang kaya-kaya ni, dia ada peti-peti yang tersendiri. Jadi tiap-tiap satu peti dikunci. Jadi maknanya kalau Haman ni kuncinya dipikul oleh orang, maknanya banyaklah peti hartanya.
Tapi oleh kerana dia tak mau mengeluarkan zakat, tak mau membantu orang, malah bangga dan bongkak lagi kononnya harta kekayaan yang dimiliki ini adalah usaha dia, bukan pemberian Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya dia ditelungkupkan dengan harta-hartanya, matilah dia kat dalam dalam tanah. Sebab itu orang kata ada harta Qarun ni, Qarun Haman ni dia sama-sama lah dia. Jadi itu semua gambaran-gambaran yang Allah ceritakan dalam Al-Quran, yang kita sebagai umat Muhammad ni yang tak disiksa ataupun tak ditimpa balak dengan serta-merta, agar kita memikirkannya. Kalau tak ditimpa serta-merta pun, bila-bila masa pun boleh ditimpa. Sekarang ni kita dah tengoklah di mana-mana negeri pun dah banyak balak-balak yang Tuhan timpa kepada bukan umat Islam, kepada umat Islam juga. Jadi kita pun tak tahu bagaimana keadaan umat Islam di sana, sehingga rumah mereka ditenggelami air, sehingga mereka harta berenda habis, hancur dan sebagainya. Kita pun tak tahu bagaimana keadaan mereka. Kita pun tak tahu bagaimana keadaan orang-orang yang berada di Timur Tengah, juga berlakunya masalah dan sebagainya. Allah saja yang maha mengetahui. Jadi kita disuruh berfikir, disuruh berenung, tengok bahawa itu adalah ujian Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang-orang yang kadang-kadang leka, lupa ataupun aniaya. Walaupun satu orang yang buat aniaya atau sekumpulan orang yang buat aniaya, orang yang dalam negeri itu semua akan kena. Sebab kata Nabi, al-bala'u ta'ummu. Bala ni bila Tuhan nak turunkan, dia meliputi semua orang. Wal rahmatu takhussu. Kalau rahmat Tuhan nak beri itu, dia pilih-pilih orang. Jadi orang yang selalu dapat rahmat pun, kalau ada orang yang kena balak, dia pun kena terlibat juga. Kalau ada banjir orang yang tenggelam pun, dia tenggelam bukan kerana dia orang baik, dia akan timbul, tidak kan? Jadi itu semua sebagai peringatan kepada kita. Dah banyaklah kita tengok kan, kat negara Amerika, England, di mana salji tahun ini begitu hebat, sehingga sampai sekarang pun salji yang berada di Amerika pun masih mengganggu perjalanan kereta-kereta dan menyebabkan pelanggaran dan sebagainya. Jadi kita fikir balik, kenapa negara-negara ini berlaku demikian, padahal sebelumnya pun ada musim seno, ada musim sejuk, tapi tak sampai macam itu. Tapi sekarang kenapa seno ataupun salji itu sampai menggunung pula, sampai tinggi, sampai terpaksa digunakan jentolak untuk menolak semua tu. Lepas tu buat ada lagi. Itu semua adalah ujian Allah kepada orang-orang yang barangkali banyak menyusahkan orang Islam. Kemungkinanlah tu. Sebab orang-orang yang ada di England, Amerika ni kan semua adalah musuh-musuh Islam, yang kalau boleh nak jatuhkan Islam, dia lebih banyak menyokong Israel kan. Iraq kena serang pun atas sokongan mereka. Kemudian Afghanistan pun sokongan mereka. Jadi mereka ni orang-orang yang memang nak merosakkan. Jadi Allah sedikit demi sedikit turunkan bala. Jadi kita ni yang melihat keadaan tu, diingatkan oleh Allah dalam Al-Quran, fa'tabiru ya ulil absar. Maknanya ambillah iktibar, ambillah pelajaran wahai orang-orang yang boleh melihat, orang-orang yang boleh berfikir. Itu semua perkara-perkara yang sepatutnya kita lihat dan jadikan renungan. Kemudian kita berhati-hati, jangan sampai kita juga terkena dalam keadaan demikian. Jadi selama mana kita boleh berhati-hati dan boleh berfikir, maka insya-Allah selama itulah kita akan selamat di dunia dan juga di akhirat. Dan dalam hadis yang lain Nabi bersabda, innallaha ta'ala yuhibbu ayyara 'abdahu ta'aban fi talabil halal. Maksudnya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala suka melihat hamba-Nya yang berusaha dengan berpenat lelah mencari rezeki yang halal. Jadi kalau kita tengok ni, Nabi bukan dia suka kepada orang yang minta-minta. Hadis sebelumnya dia suka kepada orang-orang yang kreatif. Dia boleh berfikir bagaimana nak cari duit dengan membuat sesuatu, umpamanya tidak boleh fikir. Itu makna kreatif, makna muhtarif. Dia boleh jadi jadi tukang kebun ke, ataupun dia jadi tukang buat pengukir ke, ataupun jadi
tukang masak, buat kuih dan sebagainya. Ini kreatif lah. Seperti orang-orang yang susah-susah di Singapura ni, orang fakir miskin dan sebagainya kan, mereka selalu yang dapat bantuan daripada zakat MUIS, mereka diberikan latihan agar mempertingkatkan kehidupan mereka, tak selama-lamanya menjadi orang yang minta tak habis-habis kan. Jadi yang pertama, hadis ini mengatakan bahawa Allah suka kepada orang-orang yang kreatif. Yang kedua pula, Allah suka kepada orang-orang yang Nabi kata suka kepada orang-orang yang kerja dengan sungguh-sungguh hingga penat semata-mata untuk mencari rezeki yang halal. Jadi kalau kita tengok ni, usaha tu paling penting, kerana dengan berusaha inilah baru kita boleh berjaya dan dapat menikmati apa yang kita harapkan. Sebab wang yang kita terima, yang kita dapat daripada usaha titik peluh kita, dengan wang yang kita dapat daripada pemberian orang, tentu sekali nilainya tak sama. Yang kita dapat daripada titik peluh kita, dari usaha kita, daripada kreativiti kita, kita rasa macam satu kebanggaan, keseronokan, kepuasan. Orang bagi apa dapat kepuasan? Orang punya usaha kita dapat kan, orang bagi. Tak ada kepuasan. Kepuasan tu dapat bila ada usaha. Tak ada usaha tak dapat. Macam sembahyang tu, kalau kita tak puas, kita mesti berusaha menjadi orang yang khusyuk dalam sembahyang. Kalau tak berusaha, tak ada apa-apa lah, gitu je. Habis-habis saja, macam rutin saja. Tapi kalau nak kena berusaha. Bila dah takbir tu betul-betul ingat kepada Allah, fahamkan maknanya, faham makna Fatihah, faham makna ayat. Jadi barulah kita sedang berkomunikasi dengan Allah SWT. Barulah kalau selepas habis sembahyang kita dapat rasakan nikmatnya dan rasa kepuasan. Mesti berusaha. Jadi samalah juga nak dapat rasakan rasa yang seronok dalam merasakan wang yang kita perolehi, kita berusahalah. Dengan berusaha tadi, pendapatan kita memuaskan kita dan menyeronokkan kita. Mudah-mudahan Allah SWT sentiasa memberkati kita dan menjadikan kita orang yang rajin berusaha, cari yang halal dan tidak mengharap-harapkan orang. Amin amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim wa khtim bis solihati a'malana wa ajalana ya Allah ya Karim. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.